Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan sekalian. Hari ini saya akan membincangkan tajuk konflik perebutan kepulauan Spratly. Konflik penuntutan ke atas kepulauan Spratly ini telah bermula sejak Perang Dunia Kedua. Namun, sehingga tahun 1950 masih tidak wujud lagi tuntutan yang sah dibuat ke atas kepulauan ini dan ia hanya dianggap sebagai halangan terhadap pelayaran. Bagaimanapun, pada hari ini tiada satu negara pun yang dapat menuntut sepenuhnya hak kedaulatan ke atas kepulauan Spratly tanpa dicabar oleh negara-negara yang berhadirat. Negara-negara yang terlibat dalam kemelut tuntutan bertindih kepulauan Spratly ini terdiri daripada China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Namun, antara tahun 1980 hingga 1990 telah bermula perlumbaan untuk menyokong tuntutan ke atas kedaulatan oleh negara-negara yang terlibat di dalam tuntutan bertindih ke atas dengan kepulauan Spratly ini dengan menduduki pulau-pulau yang dapat menampung kehidupan atau membina marga atau bertanda di mana pulau itu tidak dapat menampung kehidupan. Antara objektif video ini adalah mengenal pasti faktor yang menyebabkan konflik perebutan kepulauan Spratly. Dan objektif kedua adalah mengenal pasti peranan Malaysia dalam menangani konflik perebutan kepulauan Spratly. Faktor yang menyebabkan konflik perebutan kepulauan Spratly iaitu hasil kekayaan melalui hasil laut dan sumber galian. Tuntutan Malaysia ke atas kepulauan Spratly adalah berdasarkan pentas benua, iaitu kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini dan menegaskan bahawa pulau ini adalah kepulauan Malaysia kerana kedudukan yang berhampiran dengan Sabah. Kita tahu bahawa kepulauan Spratly ini terutamanya pulau layang amat kaya dengan hasil makanan laut dan menjadi tumpuan aktiviti selam scuba. Terdapat resort pelancongan yang dibina di pulau layang. Di samping itu, kepulauan Spratly juga menjadi tumpuan bagi aktiviti ekonomi lain seperti pelabuhan dan logistik serta perkhidmatan penyediaan bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin Azlan, merupakan pelajar Universiti Malaysia Terengganu, nombor matriks S64231, membentangkan tentang faktor yang menyebabkan konflik perebutan kepulauan Spratly dari segi kekayaan hasil laut dan sumber galian. Malaysia mengisytiharkan terumbu-terumbu pulau layang-layang itu terletak dalam perairan Zon Ekonomi Eksklusif Z Malaysia pada 20 September 1929. Kabinet Malaysia telah mengarahkan agar kajian dilakukan untuk mendirikan tugu dan penempatan di beberapa buah terumbu batu karang yang dalam wilayah negara. Hasil kajian telah melihatkan pemindahan tugu pertama terumbu layang-layang atau Stesen 5 telah didirikan pada 21 Jun 1980 dan pada Mei 1983. 18 anggota pasukan khas laut Paskal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ditempatkan di terumbu layang-layang. Gambar di bawah merupakan kepulauan Spratly. Antara faktor yang menyebabkan konflik perebutan kepulauan Spratly adalah kebenaran negara memperluaskan zon ekonomi eksklusif negara mereka demi berbagai manfaat. Apakah zon ekonomi eksklusif? Zon ekonomi eksklusif merupakan undang-undang laut yang ditetapkan oleh Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut pada tahun 1982. Zona ekonomi eksklusif memberi sesebuah negara untuk mempunyai hak-hak khas bagi penerokan dan penggunaan sumber meri, termasuk penyelidikan maritim, aktiviti perkapalan dan pengeluaran tenaga daripada air dan angin di kawasan pesisir pantai dan dasar laut. Kawasan laut zona ekonomi eksklusif dikira 200 batu nautika dari pantai sesebuah negara, manakala lanjutan pelantar benua pula adalah kawasan tanah dasar laut yang ada dalam jarak 200 batu nautika dari pantai sesebuah negara tersebut yang selalu digunakan untuk pelumbungan minyak. Oleh kerana zona ekonomi eksklusif dan lanjutan pelantar benua, maka negara-negara yang semestinya berdekatan dengan Laut Cina Selatan dan menetapkan kawasan zona ekonomi eksklusif masing-masing yang bertembung dengan mandash line yang dilakukan oleh negara Cina, terutamanya di kawasan Kepulauan Spratly. Kenapa banyak negara merebut kepulauan Spratly demi memperluaskan EEZ negara masing-masing? Hal ini kerana terdapat kekayaan hasil laut dan sumber galian seperti minyak dan gas asli. Selain itu, perebutan kepulauan ini demi kepentingan politik dan ekonomi mereka kerana terdapat lokasi yang strategik bagi laluan perdagangan antara timur dan barat. Seterusnya, jika sesebuah negara berjaya memperoleh kepulauan ini, mereka dapat memperluaskan pengaruh dan mengembangkan keluasan tanah negara mereka. Faktor yang menyebabkan konflik perebutan kepulauan Spratly yang ketiga adalah kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik ini memberi peluang kepada negara untuk membina berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor keselamatan dan sektor politik. Oleh itu, berbagai pihak yang menginginkan kepulauan tersebut disebabkan kedudukannya yang strategik. Kedudukan yang strategik
di Kepulauan Spratly adalah pulau ini terletak di tengah-tengah laluan utama timur dan barat. Pulau ini menghubungkan laluan perkapalan perdagangan. Ini telah menyebabkan pulau ini menjadi pelabuhan utama di Asia Pasifik dan juga geopolitiknya terletak di tengah kedudukan negara Asia Tenggara. Difahamkan, kepulauan ini pernah dikuasai oleh Jepun yang terbabit secara aktif dalam proses pengeluaran najis burung walet. Oleh disebabkan demikian, ramai pihak yang menginginkan Kepulauan Spratly atas sebab ekonomi yang memberangsangkan. Yang kedua, kesan daripada kedudukan mereka yang strategik adalah negara dapat mendirikan pangkalan tentera untuk mengawal perairan. Hal tersebut sekaligus memberi kelebihan dari segi kepentingan untuk mengawal perairan. Hal tersebut kerana di tempat itu mempunyai khazanah yang banyak seperti minyak dan gas, membolehkan negara untuk menuntut dan menggunakannya untuk menambah sumber. Yang terakhir adalah Kepulauan Spratly mempunyai kawasan seluas 425,000 km persegi dengan 30,000 pulau kecil, manakala lebih daripada 750 pulau terumbu. Kedudukan Spratly yang strategik menyebabkan ia dituntut oleh ke-6 negara berkenaan dengan kedudukan mereka agak bercampur-campur. Yang pertama, ada menuntut wilayah maritim itu di atas dasar sejarah masa lalu, penerbangan, penguasaan efektif, kedudukan geografi, zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua. Peranan Malaysia dalam menangani konflik perebutan Kepulauan Spratly, iaitu Malaysia akan berunding dengan negara ASEAN. Malaysia akan menyelesaikan pertindihan tuntutan. Terdapat beberapa penyelesaian yang boleh diutarakan untuk mengatasi kemelut konflik sempadan ini. Kerajaan Malaysia akan mengadakan forum serta rundingan dengan negara ASEAN berhubung isu pertindihan tuntutan terhadap Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Malaysia bersama beberapa negara ASEAN iaitu China, Filipina, Vietnam dan Brunei turut terlibat dalam pertikaian tuntutan kawasan di Kepulauan Spratly yang pernah mencetuskan konflik pada dekad 1970-an. Untuk poin yang kedua adalah tuntutan Pulau Layang-Layang atau Terubu Layang-Layang. Negara Malaysia juga membincangkan konflik di Spratly turut melibatkan Pulau Layang-Layang atau Terubu Layang-Layang adalah sebuah pulau yang merupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly. Kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini dan menegaskan bahawa pulau ini adalah kepunyaan Malaysia kerana kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Pulau ini merupakan tuntutan negara Malaysia terhadap sebahagian daripada pemilikan di Kepulauan Spratly kerana dia berdekatan dengan kawasan tanah berhampiran negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Saya Rania Rajulan S94216 ini membicarakan objektif kedua iaitu mengadakan hubungan diplomasi di peringkat bilateral bagi menambahkan hubungan antara negara. Pertama ialah hubungan bilateral lahir dari asumsi saling membutuhkan tersebut tidak dapat terlepas dari konsep bahawa negara tidak dapat mempertahankan eksisnya tanpa hubungan dengan negara-negara lain di dunia ini. Kedua ialah sikap saling membutuhkan ini terwujud dalam hubungan antara negara baik dalam pengembangan, peningkatan dan kerjasama. Ketiga ialah berbagai hubungan 14 berpolitik antara dua negara serta dalam pengaktualisasian dan pembuktian bahawa negara membutuhkan salah satu dalam hubungan internasional. Terima kasih. Akhir sekali, kesimpulan ialah konflik perebutan Kepulauan Spratly merupakan konflik yang amat rumit untuk diselesaikan. Hal ini kerana terdapat 6 buah negara yang menuntut hak ke atas kepulauan tersebut atas tujuan kepentingan negara masing-masing. Oleh itu, terdapat beberapa penyelesaian yang boleh dilakukan dalam menyelesaikan konflik perebutan Kepulauan Spratly, antaranya dengan melakukan rundingan aman dan menjalinkan hubungan diplomatik. Sekian, terima kasih.